struktur kawalan ulangan, ulang sehingga, repeat until. Okey, struktur kawalan ulangan repeat until dia lebih kurang dengan struktur kawalan ulangan while. Dia hampir sama. Okey, hampir sama dengan struktur kawalan ulangan while. Sebelum ni kita belajar dah struktur kawalan ulangan while. Tapi dalam struktur kawalan ulangan while, syarat dia di atas. Dia syarat dekat atas. Lepas syarat barulah dia buat tindakan. Tindakan dekat bawah. Ini adalah tindakan. Okey. Ini untuk struktur kawalan ulangan while. Untuk hari ni, struktur kawalan ulangan repeat until, dia lebih kurang juga macam ni. Cuma tindakan dia di atas, syarat di bawah. Okey, macam ni. Tindakan. Okay, dia buat tindakan dulu. Apa saja tindakan dia akan buat sekurang-kurangnya satu kali. Satu kali dia buat tindakan, lepas tu dia akan uji syarat dekat bawah. Mungkin ya, yang ni tidak. Jadi, dekat sini saya nak tekankan perbezaan antara struktur kawalan ulangan while. Kalau while syarat di atas, tindakan di bawah. Kalau repeat until, syarat di bawah. Dia akan buat tindakan dulu. Okay. Jadi, dalam struktur kawalan repeat until, tindakan akan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali. Dia mesti buat juga tindakan. Melaksanakan satu langkah atau satu set langkah secara berulang-ulang sehingga syarat yang diuji adalah benar. Syarat diuji setiap kali selepas langkah-langkah dalam gelung dilaksanakan. Syarat diuji selepas langkah-langkah dalam gelung dilaksanakan. Lepas langkah dilaksanakan atau tindakan, barulah dia uji syarat. Okay, ingat yang tu. Next. Okey, struktur kawalan ulang sehingga ini dari segi pseudocode. Pseudocode, dia melaksanakan tindakan. Buat tindakan dulu, barulah ada syarat. Tindakan yang pertama, yang kedua barulah dia uji syarat. Tengok kat sini. Ni sambungan dia lah, mungkin ada mula dekat atas ni, lepas tu adalah tindakan apa kat sini. Ni tindakan, buat tindakan dulu. Selepas tindakan barulah dia uji syarat. Okay. Dan dia akan ulang. Okay. Next. Okay, yang ni juga dalam buku teks. Ni dia guna contoh lampu isyarat. Okay, lampu isyarat. Kita tengok contoh yang lebih mudah. Okay, yang ni. Mula setkan nombor sama dengan 1, ulang, papar, bilangan kali nom. Kira nom sama dengan nom tambah 1 sehingga nom sama dengan 10. Tamat. Okey, dekat sini, mula, setkan nom sama dengan 1. Setkan nom sama dengan 1 yang ni. Nom ni adalah satu pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah nom bernilai 1. Nilai awal dia 1. Ulang. Ulang ni lah repeat. Okay, ulang. Okay, ni ulang. Papar bilangan kali. Yang ni dia akan keluarkan untuk kita macam ni. Bilangan kali dia paparkan. Sampai sini. Koma. Koma maksudnya dia akan gabungkan dengan nilai dalam pemboleh ubah nom. Sekarang pemboleh ubah nom bernilai 1 kan? Jadi dia akan keluarkan nilai 1 kat sini. Bilangan kali 1. Okey, yang ni. Lepas tu dia buat apa? Turun. Nom sama dengan nom tambah 1. Nom dalam ni nilai berapa?
Siapa tahu nom yang dalam ni? Tak tahu. 1. Okay, 1 tambah 1 jadi? 2. 2. Nom sekarang akan bernilai 2 macam itulah. Okay, dia akan turun untuk uji syarat. Yang ni lah yang sehingga tu. Sehingga tu dia kat sini, syarat. Nom sama dengan 10. Nom tu 2. 2 sama dengan 10? Tak. Sekejap naik. Naik balik kan? Bila dia naik, papar bilangan kali. Bilangan kali dan dicantumkan dengan pemboleh ubah nom. Apa nilai dalam pemboleh ubah nom sekarang? 2. 2. Macam itulah dia buat. Okay, dia akan ulang. Lepas tu nom yang ni jadi 2. 2 tambah 1 jadi 3. Upah kat luar ni jadi 3. 3 sama dengan 10? Tidak. Naik atas lagi. Bilangan nom sekarang jadi berapa ni? 3. 3. Macam itulah dia ulang sampai habis. Ni bilangan kali, yang ni jadi 3. Okay. Dia akan ulang sampailah syarat ni. Nom sama dengan 10 adalah benar, dia akan keluar. Okay, tengok. Next. Okay, ini dari segi jalan kerja dia. Saya buat dalam bentuk jadual, senang sikit nak faham. Okay, awak kalau jumpa soalan macam ni pun buat dalam bentuk jadual supaya kita boleh semak dia punya perjalanan atau cara tu. Mula-mula kita buat macam ni. Setkan nom sama dengan 1. Nom ni pun boleh ubah. Okay, pun boleh ubah. Jadi kita letak kat sini. Ini yang pertama. Nom sama dengan 1. Okay, nilai awal baris pertama letak nilai dia 1. Nilai awal. Ulang. Papar bilangan kali. Bila ada papar, ini adalah output. Okay, yang kedua. Dalam kotak ni kita buatlah yang kedua output dia. Dia mesti keluar perkataan bilangan kali ni. Ni bilangan kali ni mesti kita tulis. Okay, yang berbeza adalah nilai dalam pemboleh ubah nom. Nom ni dia akan ambil nilai mana ni? Nom tu akan ambil nilai di sini. Nilai di sini. Ini kan nom. Dia akan ambil nilai ni. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, tengok baris seterusnya. Kira nom sama dengan nom tambah 1. Yang ni, yang ketiga ni kita buat dalam bentuk jadual, tak kat sini. Nombor 3. Nom sama dengan nom tambah 1. Nom ni kita buat yang dalam dulu. Nom ni ambil nilai mana? Ambil nilai dari lajur 1. Dari sini juga. Nom dalam ni 1. Ni, 1 ni. 1 tambah 1 jadi 2. Nom sekarang ni jadi 2. Pergi dekat sini. Ini syarat ni, syarat yang keempat. Okay, baris yang seterusnya ni letak kat sini. 1 tambah 1, nom sekarang jadi 2, yang ni jadi 2. 2 kita letak kat depan ni. 2 sama dengan 10? Tidak. Okay, bila tidak, habis dah satu pusingan. Nak masuk pusingan kedua. Nom sekarang ambil nilai 2 ni. 2 ni akan masuk ke nilai nom kat sini. Okay. Nom sekarang adalah 2. Okay, nom sekarang 2. Bilangan kali. Bilangan kali. Lepas tu ada nom kat sini. Bilangan kali 2. Okay, nom sekarang 2 tambah 1 jadi 3. 3 sama dengan 10? Tidak kan? Dia akan ulanglah sampai habis. Jadi output kita, apa yang terpapar pada skrin komputer kita adalah yang ni. Yang ni lah output kita. Okay, ini adalah output. Jadi dia akan jadi macam ni lah. Bilangan kali 1, 2, 3 sampailah bilangan kali 9. 10 tak masuk. Okay. Pasal apa 10 tak masuk? Sebab dia uji syarat dekat sini. Bila yang ni 9. 9 tambah 1 jadi nom ialah 10 kan? Okay. Nom adalah 10. Dia akan uji kat sini. 10 sama tak dengan 10? Ya. Kalau ya, dia akan tamat. Jadi dia berhenti dekat 9 saja. Okay. Tak sampai 10.
Boleh tak? Ada soalan tak? Struktur kawalan ulangan ni contoh seterusnya. Mula set X sama dengan 3. Okay, nilai awal X sama dengan 3. Ulang. Kira X sama dengan X tambah 2. Ni. Okay. Paparkan X. Ini adalah output dia. Output. Okay, yang ni. Ini adalah syarat. Ini adalah syarat. Yang ni Okay, kita tengok perjalanan dia macam mana. Okay, set X sama dengan 3. So kita ada X sama dengan, nilai awal dia adalah 3. Ulang, kira X sama dengan X tambah 2. Buat yang dalam ni dulu. Okay. X sekarang adalah 3. 3 tambah 2 jadi 5. Nilai X yang baru sekarang adalah 5. Jadi paparkan X. Output X sekarang adalah 5. Okay, ni. Lepas tu dia akan turun ke syarat. Uji syarat. 5 lebih besar dari 10? Ya ke tidak? Tidak. Tidak. Okay, bila tidak, dia akan ulang kali kedua. X sekarang akan ambil nilai 5 ni. Yang ni dia akan turun ke bawah. Masuk sini. Okay, 5. X sama dengan X tambah 2. Ni, 5 tambah 2 jadi X baru adalah 7. Okay, 7. Uji syarat lagi. 7 lebih dari 10? Tidak. Tidak. Okay, 7 ni akan pergi ke mana? Akan masuk ke pemboleh ubah X. Ni kan, X ni kan? Dia akan masuk ke sini, 7. 7. Okay, X sama dengan X tambah 2. 7 tambah 2 berapa? 9. Okay, sekarang X jadi 9. Okay, lepas tu uji syarat. 9 lebih besar dari 10? Tidak. Tidak. Dia akan ulang lagi kali keempat. X sekarang bernilai 9. X sama dengan X tambah 2. 9 tambah 2 dapat 11. Okay, ni 11 kat sini. Lepas tu dia akan uji syarat. X lebih besar dari 10. 11 lebih besar dari 10. Betul tak? Tidak. Oh, 11 lebih besar dari 10? Ya ke tidak? Ya kan? Oh, saya silap lah dekat situ. Ya. Bila ya, dia akan pergi ke mana? Ke tamat. Okay, jadi dia akan berhenti dekat sini. Ni salah nah, bukan tidak ya ni. Jadi output dia apa dia? Output dia yang ni lah. Okay, 5, 7, 9, 11. Macam ni. Yang ni lebih ringkas lah kan. Contoh sebelum ni dia panjang sikit. Yang bilangan kali tu sampai 10 kali. So banyak lah. Yang ni lebih mudah faham. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay, kalau dah tak ada soalan, jadi kita dah habis dah belajar struktur kawalan ulangan for, while dengan repeat until. Okay, 3 tu. Jadi untuk nak test tengok, nak uji tengok faham ke tak faham, ni ada latihan Aktiviti berfikir 3.3. Penggunaan jenis struktur kawalan mengikut situasi ulangan. Okay, yang ni saya nak bagi sebagai homework dan senaman yang berikut. Bangkit to be. Bangkit to be kita nak buat sebanyak berapa kali? 10 kali. Okay, bangkit to be 10 kali. Naik turun bangku lakukan sebanyak kali yang boleh. Okay, lakukan seberapa banyak kali yang boleh. Berapa kali nak buat pun boleh. Tekan to be. Lakukan seberapa banyak kali yang boleh. Okay. Berapa banyak kali nak buat pun boleh. Dia tak ada had. Tetapi sekurang-kurangnya 1 kali. Sekurang-kurangnya kena buat 1 kali. Okay. Kalau nak buat lebih pun boleh. Okay, kalau kita tengok dari situasi ni, bangkit to be lakukan 10 kali. Maksudnya kita dah tetap dah tahu dah. Kita nak buat berapa kali? 10 kali kan?
Jadi yang ni semua, tiga-tiga tindakan ni memerlukan kita mengulang kan. Memerlukan ulangan. Bangkit to be pun kita perlu buat ulangan. Naik turun bangku dan tekan to be. Maksudnya lebih daripada satu kali kita buat. Bila lebih daripada satu kali maksudnya kita akan buat ulangan. Okay, ulang. Bila ulangan, jadi melibatkan struktur kawalan ulangan. Yang kita belajar tu lah kan. For, while, dengan repeat, until. Okey, yang pertama sekali ni, bangkit to be. Agak-agak dia guna struktur kawalan ulangan apa? Ni bangkit to be ni. Lakukan 10 kali. Dah tetap dah 10 kali. Maksudnya dia mula dengan bilangan kali yang pertama, bilangan kali 1, lepas tu dia akan naik. Bilangan kali akan jadi 2. Lepas tu bilangan kali jadi 3, 4 sampailah 10. Jadi dalam situasi bangkit to be, dia menggunakan struktur kawalan ulangan apa? Siapa tahu? Ni antara tiga-tiga ni, yang mana satu dia guna? Dia ada pembilang dan dia ada had. Jadi kita gunakan struktur kawalan ulangan. Ulangan apa? Until. Ha? Repeat until. Repeat until. Repeat until. For. Lebih tepat adalah for. Lebih tepat adalah for. Kalau repeat until. Repeat until. Repeat until boleh juga. Repeat until pun boleh. Maksudnya kita buat satu kali dulu. Kalau repeat until buat satu kali. Lepas tu kita bagi syarat sampai dia 11 kali. Kalau dia kurang dari 11 kali maksudnya 10 lah kan. Kurang daripada 11 ialah 10 kali. Baru kita berhenti. Okey, betul. Yang ni boleh juga. Repeat until pun boleh. Okey, ada dua kat sini. Okay. Naik turun bangku. Yang kedua, naik turun bangku. Lakukan seberapa banyak kali yang boleh. Ini nak guna, yang ni bilangan kali dia tak tetap. Tak ditentukan. Berapa kali kita nak ulang dia tak bagi tahu. Jadi kita akan guna struktur kawalan apa? Untuk bilangan kali yang tidak diketahui. Kita belajar hari tu. Struktur kawalan apa yang sesuai? Struktur kawalan? Apa dia kelas? Kalau for sesuai tak for? Cepat. For sesuai tak? Tak. Tak sesuai, betul. Memang struktur kawalan ulangan for dekat sini tak sesuai. Sebab untuk for kita dah tahu dah berapa kali kita nak ulang. Kita dah tetap dah, ada satu nilai tetap. Jadi dekat sini tak ada nilai tetap. Jadi kita guna struktur kawalan ulangan. Ulangan apa? While. While, betul. Struktur kawalan ulangan while untuk situasi kedua. Untuk yang ketiga, ni tekan to be. Kita guna struktur kawalan apa? Lakukan seberapa banyak kali yang boleh tetapi sekurang-kurangnya satu kali. Repeat until. Repeat until, betul. Pasal apa tak boleh guna for? Sebab dia Pasal apa kita tak boleh guna for dekat situasi yang ketiga, tekan to be ni? Sebab kita tak tahu berapa kali nak ulang. Okay, bilangan kali tidak ditetapkan. Jadi tak boleh guna struktur kawalan ulangan for. Okay, yang ketiga adalah struktur kawalan repeat until. Okay, jadi nanti setiap orang akan buat ni ketiga-tiga ni. Okay, buat dalam buku nota. Okay, apa yang awak perlu buat? Awak perlu hasilkan algoritma dalam bentuk carta alir dan pseudocode. Setiap satu ni tolong buat carta alir dia dan pseudocode. Boleh tengok contoh yang saya bagi sebelum-sebelum ni. Okay, nanti saya bagi link untuk awak nak rujuk